Payung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan kasih Allah sekalian, kita masih lagi berada pada ayat ke-23 surah Yusuf. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka pada muka surat 563 jilid yang keempat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu saya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Jadi Allah menceritakan perihal isteri Al-Aziz yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Suami telah pesan daripada awal supaya memperlakukan Yusuf dengan baik, dihormati, dimuliakan, dengan tujuan-tujuan yang telah kita jelaskan sebelum ni. Maklumlah, kesibukan suami menghalang untuk selalu berada kat rumah. Itulah keadaan seseorang lelaki yang sibuk dengan bisnes ke, dengan politik ke, dengan kepimpinan ke, dengan apa jua. Maka membuka ruang untuk berlaku perkara-perkara seperti itu di rumah, di rumahnya sendiri. Maka si isteri telah pun melihat perkembangan Yusuf ini, dari sudut genetiknya pun segak. Dan saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan dalam tafsir-tafsir yang banyak, contohnya Abdul Mansur mengatakan bahawa Yusuf AS ini mempunyai 1/2 keindahan dunia, ciptaan Allah SWT. U'tiya syatrul husni. Ada mengatakan diberi 1/3. Ada mengatakan bahawa neneknya iaitu Sarah AS ini mempunyai isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Daripada Sarah, Nabi Ibrahim dikurniakan putera yang kedua namanya Ishak. Daripada Ishak dapat Yaqub. Yaqub anak-anaknya salah seorang Yusuf. Maka dari sudut genetiknya, DNA-nya, mewarisi kecantikan, kehebatan nenek dan datuknya Ibrahim AS juga seorang yang segak, ayahandanya. Maka tergodalah wanita tersebut yang namanya Zaliha ataupun Zulaikha ataupun Ra'il yang telah kita bincangkan. Rasa cintanya tumbuh subur dalam diri melihatkan tampannya, dan seperti yang kita jelaskan pandangan Imam Mutawalli Sya'rawi yang tafsirnya, mungkin mula daripada melihat, duduk bersama, ketawa, bertanya macam-macam hal. Si Yusuf menyangkakan itu berada pada kedudukan seolah ibu angkat, tapi si wanita itu melihat dari perspektif yang lain. Maka sampailah kepada ayat dia mengatakan, hai talak, mari ke sini. Tapi Yusuf menolak dengan keras, mengatakan ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Kalau kita lihat dalam qiraat seperti yang saya tekankan dalam kuliah yang lalu, hai talak ni dibaca dengan hai talak, merupakan bacaan Nafi' dari Ibn Zakwan dan Ibn Zakwan. Dibaca juga dengan hai tulak, bacaan Ibn Katsir. Bukan Ibn Katsir ulama tafsir yang kita pelajari ini Ibn Katsir qari muqri, qiraat-qiraat yang mutawatir itu. Kemudian dibaca dengan hai talak. Jadi perkataan ni kalau kita lihat bererti halum. Nizul i'rabnya dia isim, hukumnya mabni. Seperti yang telah kita lihat, haita ke, haitu ke, haiti ke dibaca dengan berbagai-bagai baris. Maka maksudnya adalah halumma, mari sini. Ta'al, mari sini maksudnya. Jadi bagi mereka yang baca dengan hamzah, hayatulak, maknanya tahayyatulak, aku telah bersiap untukmu, dengan dandannya, dengan pakaian yang seksinya, dengan wangiannya. Pintu pula telah ditutup. Ini kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Ghallaqat ini berarti tutup banyak pintu. Maknanya rumah orang kaya, cuba kita bayangkan, maka tentulah pintunya ada banyak. Dan di sinilah kehebatan yang ada dalam bahasa Arab. Kerana kalau kita sebut ghalaqa ataupun aghlaqa, maknanya satu. Tapi kalau sebut ghallaqa, wazannya sudah jadi fa'ala. Ini makna mubalaghah, yufidu taksir. Taksir ni maknanya banyak. Sama ada merujuk kepada banyak pintu, boleh jadi demikian, atau merujuk kepada pastikan dia berkunci dengan betul. Kalau pintu rumah tu mungkin ada 3 selak. Selak pertama, yang di atas, yang di tengah, yang di bawah. Mungkinkah begitu juga? Kalau kita sebut contohnya dekat masjid ada 7 pintu, kita tak kata hal aghlaqta al-abwab, kita tak kata begitu. Aghlaqta ataupun ghalaqta al-abwab, tak, kita tak kata begitu. Kita akan kata hal ghallaqta al-abwab. Ghallaqa maknanya ada banyak pintu dan memerlukan perhatian yang khusus, dikunci dengan betul agar tidak ada siapa memasukinya pada waktu yang tak sepatut. Maka bayangkanlah rumah yang besar dengan suami yang kaya, dengan kedudukan yang tinggi, pendapatan
yang banyak, tentulah bagaikan mahligai. Maka dia berada dalam satu keadaan seolah-olah satu rumah yang dibentingnya daripada besi. Bayangkan begitu kukuhlah rumah orang hartawan ini, takut dimasuki pencuri. Maka perkataan yang digunakan oleh Allah itu menunjukkan satu kesungguhan bahawa wanita ni memang benar-benar dalam keadaan terdesak nak perkara itu dilakukan kepada dirinya. Sungguh Yusuf AS tak menduga daripada kata-katanya, macam kata Imam Mutawalli Sya'rawi sebelum ini, ajak minum sama-sama, ajak dekat, asal jauh sangat, bawa lah itu dekat sikit, janganlah panggil makcik, panggil kakak ke, panggil nama sajalah. Ini adalah hint yang diberikan, satu signal yang dikirimkan kepada Yusuf AS bahawa ada satu dalam perasaan dirinya. Maklumlah suami tidak ada di situ. Jadi Nabi Yusuf tidak menduga keadaan menjadi begitu complicated seperti yang berlaku sekarang. Kekasih Yusuf adalah Allah SWT semata-mata, tak pernah luput dari ingatannya. Tampil begitu jelas, anugerahnya yang sedemikian banyak muncul dalam fikirannya. Boleh jadi nampak juga di pelupuk mata segala kebaikan dan jasa tuan rumah yang kita telah jelaskan, sama ada Innahu Rabbi ahsana mathwaya, yang pertama merujuk pada Allah SWT. Perkataan Rabb itu lebih tepat kerana seorang Nabi tentulah merujuk Rabbun itu kepada Allah SWT, bukan kepada manusia. Macam kita orang biasa-biasa ni selalu melihat manusia tu yang baik pada kita, lupa kepada Allah SWT. Boleh jadi Rabbun itu merujuk kepada manusia kalau orang yang biasa-biasa, tapi seorang Nabi tentulah perkataan itu merujuk pada Tuhan, kepada Allah SWT. Jadi perlindungan Allah ni dilanjutkan dengan mengatakan Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Sebelum itu disebut ma'azallah. Kat sini nampak tak? Nabi Yusuf menyebut 3 perkara setelah 3 perkara dilakukan oleh perempuan itu. Perempuan ni yang pertama murawadah, maknanya memujuk, menggoda, menarik perhatian, cuba untuk mengajaknya melakukan buatan seksual itu. Kemudian buatannya yang kedua itu waghallaqatil abwab, dan tutup pintu rapat-rapat, ataupun pintu-pintu itu semuanya ditutup dengan rapi. Dan kemudian hai talak, kata-katanya halumma ilai, mari sini. Maka Nabi Yusuf menjawab ketiga-tiga keadaan tersebut dengan mengatakan yang pertama ma'azallah, aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut bahasa Arab, perkataan ma'azallah ni kalau kita perhatikan, datang perkataan a'adha ya'udhu ma'adhan, a'udhan ayadhan billah, maknanya dia berada dalam, dari sudut barisnya, dari sudut posisinya merupakan nasab, badal daripada innahu, yang merupakan isim inna. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Ini sudut i'rabnya tuan, masdar mansub. Maka di sini Nabi Yusuf menjawab dengan 3 perkara. Yang pertama mohon perlindungan kepada Allah, ma'azallah. Yang kedua, baginda Yusuf mengatakan innahu Rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya dialah Allah SWT, dialah Tuhan aku, dia sentiasa buat baik kepada aku, tak patut aku membalas keburukannya itu, kebaikannya itu dengan keburukan. Dan yang ketiga, innahu la yuflihu zalimun, sungguhnya tidak akan berjaya, tidak akan beruntung orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman dimaksudkan sini, kata kebanyakan para ulama tafsir adalah merujuk pada zina. Bayangkan tuan hati dan dikasihan Syekh Dr. Ratib Nabulusi dalam tafsirnya mengatakan impak buruk kepada zina ni tuan, sebagai satu peringatan. Maklumlah kita hidup dalam zaman yang penuh dengan fitnah, dengan ujian yang berlaku semudah kita membelik di telefon, bagai-bagai perkara boleh kita lihat. Bagi mereka yang dalam keadaan iman yang tidak kuat, tercedera, mudah untuk melakukan perkara-perkara haram, tuan. Zina zulmun lil mazii biha. Ingatlah, zina itu bukan saja merupakan satu jenayah untuk pelakunya, bahkan kepada yang dilakukan terhadapnya, iaitu wanita tersebut. La sama Allah. Moga Allah samakan wanita keliling kita. Itu sebab bila datang seorang lelaki mengadu kepada Nabi bahawa semua kefarduan, kewajipan boleh dia lakukan, melainkan zina dia tak boleh nak hindarkan, pantang melihat wanita yang cantik dia akan berusaha untuk berzina dengannya. Maka pujuk Nabi SAW kepada lelaki ini adalah dengan mengatakan, apa pendapatmu kalau seorang perempuan itu berzina, dia merupakan makcikmu, kakakmu, adikmu, ibumu, isterimu. Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Maka setiap kali diajukan soalan, ditanyakan wanita-wanita berkenaan, tentulah tak ada mana-mana lelaki pun yang sanggup dibiarkan buatan zina itu berlaku kepada wanita-wanita yang ada kaitan dengan dirinya. Maka beliau menjawab kepada Rasulullah, tidak, Rasulullah, tak ada siapa pun lelaki yang sanggup membiarkan perkara itu berlaku pada wanitanya, ibunya, kakaknya, adiknya, anaknya, isterinya. Maka jawapan Nabi SAW, kalau begitu jangan kau berzina dengan siapa pun, kerana semua wanita itu sama ada merupakan saudara seorang lelaki yang lain, anaknya, ibunya, makciknya, isterinya. Maka Nabi pun mendoakan untuk sahabat tersebut, Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa ahsin ataupun wahassin farjahu. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa lelaki ini dan bersihkan hatinya, dan peliharalah kemaluannya daripada terlibat melakukan zina pada masa akan datang. Sebelum itu, tampilnya dia di depan Nabi mengadu perkara tersebut menyebabkan Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, izinkan saya memukul, menyembelih, membunuh lelaki ini, adrim unuqah,
bagi aku pukul dia, wahai Rasulullah, ni lelaki ni biadab. Tapi Nabi telah menenangkan keadaan, memujuk bahawa orang melakukan maksiat ni dia perlu pada pujukan, dampingan tuan-tuan. Tentulah kita sebagai ayah ibu lebih bertanggungjawab terhadap anak-anak kita untuk pastikan jangan ada perkara-perkara semikian. Sebab Allah menyatakan perkataan zina ni tuan-tuan, wala taqrabu zina, macam juga minum arak. Fajtanibu, jauhi. Kata para ulama dia usulnya, satu perkara yang disebut oleh Allah, jauhi, makna segala perkara yang membawa dekatnya kita kepada jenayah tersebut ataupun kezaliman itu perlu kita jauhkan. Melihat filem yang bersifat ibahiyah, filem-filem yang bersifat khali'ah, cerita-cerita yang berunsur seksual, pornografi, kena dijauhkan tuan-tuan, kena tapis apa benda yang masuk ke rumah kita. Dulu orang nak melakukan maksiat ni kena pergi jauh di rumah. Sekarang di hujung jari, pada telefon, device-nya pun kalau kita tidak ambil, tak kutip daripada anak-anak menjelang malam disimpan, maka bagai-bagai pendedahan mereka tahu tuan-tuan yang tak sepatutnya. Dan ingatlah, setiap kali melakukan maksiat itu diketagi tahu. Allahu Akbar. Kata Syekhuna Dr. Ratib Nabulusi yang tafsirnya, cuba bayang kalau seorang itu berzina dengan seorang perempuan. Tahu-tahu perempuan itu merupakan adik kepada kawannya, ataupun ada kaitan dengan jirannya, ataupun ada kaitan dengan mana-mana manusia yang dikenal. Nanti di akhirat kalau datang perempuan itu menuntut bela, apa yang nak dijawab tuan-tuan? Perempuan itu walaupun orang kafir sekalipun, dia merupakan saudaramu di sudut kemanusiaan tahu. Maka wanita itu akan tampil di akhirat nanti untuk claim pada kamu, apa kamu nak jawab? Maka dia berkata kepada kamu sebagai contohnya, ja'altani ashqa nisa'il ard, kamu terlibat untuk menjadikan aku wanita yang paling celaka di dunia. Maka wanita tersebut bila masa tuanya sudah hilang kecantikannya, maka dia akan dibuang di tepi jalan, seperti yang berlaku pada negara-negara yang disebabkan maju. Berapa ramai anak-anak lahir itu merupakan 1/3 daripada Eropah itu ataupun lebih merupakan anak-anak zina tuan-tuan. Dan Amerika sebagai contohnya, negara-negara yang tak ada agama, lebih 1/3 rakyat mereka merupakan anak zina. Berapa ramai isteri yang tipu suami dan sebaliknya. Kalau perempuan ni bertanya kepada kita di akhirat, tanya pada seorang lelaki yang berzina dengannya, kata Syekh Dr. Ratib Nabulusi, ini memang sentaplah untuk kita dengar ayat-ayat ni. Kalau ditanya, kamulah yang terlibat menyebabkan aku jadi wanita yang paling sengsara seperti ini, kamu tahu tak? Kalau kamu tidak berzina dengan aku ni tentu dah berkahwin dan mempunyai anak 5 orang. Aku besarkan mereka, sebahagian jadi doktor, sebahagian jadi ahli farmasi, sebahagiannya jadi businessman, sebahagiannya jadi cikgu. Aku ada anak-anak perempuan untuk aku kahwinkan. Bayangkan ya, ibu-ibu tu betapa gembiranya menangis dia melihat anak perempuan dia dikahwinkan, diterima orang, kemudian diijab kabulkan menjadi isteri kepada laki-laki pilihannya. Ya Allah, semua itu tak berlaku dalam hidup seorang perempuan penzina, dan lelaki yang berzina dengannya terlibat untuk menjadikan beliau begitu sengsara seperti itu. Bayang tuan ya, kita hadir ke wedding, tengok budak perempuan itu berkahwin, ibunya, ayahnya, ya Allah, gembirakan kepalang. Cuba kita lontarkan pandangan kita jauh untuk perhatikan keadaan ini. Maka seorang yang melakukan buatan zina ini, ya Allah beri kepadanya banyak hukuman tuan-tuan. Banyak hukuman. Antaranya hilang nur pada wajah. Laki baik, perempuan baik. Rezeki jauh daripadanya. Wa innal mar'a la yuhramu rizq li zanbin yusibu. Dalam hadis mengatakan bahawa seorang itu akan terhindar dari mendapat rezeki yang baik-baik kerana dosa yang diperbuat. Ingat tu. Dari yang ketiga menyebabkan wajahnya jadi hitam, wajah itu menjadi kotor, wajah itu menjadi hina. Walaupun seorang itu mungkin handsome, kacak, cantik, tapi kerana dia melakukan perbuatan haram ini, maka nur pada wajahnya akan hilang. La haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau orang beriman menjauhi perbuatan ini, madai untuk kita bacakan ayat ke-68 surah Al-Furqan. Saya telah sebutkan ayat ini. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما. Orang beriman ni yang Allah puji mereka, sifatnya, karakternya, kualitinya ibadur rahman itu, dia tidak melakukan syirik pada Allah, tidak membunuh jiwa melainkan dalam bentuk yang dibenarkan oleh Allah, dan tidak berzina. Kalau seorang manusia, orang beriman menjauhi perbuatan itu, menganggapnya keji, buruk, kesannya, impactnya yang kita ceritakan ni, maka seorang Nabi tentulah jauh daripada dirinya, terlintas pun tidak. Kan itu nanti dalam kuliah akan datang saya akan huraikan pandangan para ulama tafsir. Begitu banyak sekali dikemukakan. Moga Allah mengampunkan sebagian mereka yang tersilap. Menceritakan seolah Nabi Yusuf itu pun sama-sama nak melakukannya sampai membuka seluar. Adakah patut kata seorang Nabi seperti itu? Perkara ini disebut. Moga Allah ampunkan kesiapan-kesiapan yang berlaku pada mereka. Mereka juga manusia. Kebaikan mereka kita sebut. Keburukan tersilapnya mereka itu kita tutup. Itu peranan kita sebagai orang yang datang selepas mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa yang telah mendahului kami, dengan keimanan kepadamu. Jangan ada diri kami sekelumit pun rasa dengki kepada mereka. InsyaAllah kita akan huraikan perkara ini dan juga hadis yang menceritakan seorang lelaki yang memberitahu Nabi bahawa isinya cenderung kepada menerima pegangan daripada lelaki yang lain. Apa maksudnya? Saya janji tuan-tuan, insyaAllah kita akan bincang kuliah akan datang. Ada kaitan dengan kes yang dibawa dalam
kisah Nabi Yusuf ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.